Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Khabar semua, insya-Allah kita jumpa lagi dalam page Wan Alwi The Talent Wizard dan juga page Nadi Duit. Insya-Allah kita sambung kembali apa yang kita tertunda pada 2 hari yang lepas. Kita sambung balik siri keusahawanan kita. Sebab pada 2 hari lepas kita pun dah bercerita dengan konsep keusahawanan yang diceritakan oleh Robert Kiyosaki tentang konsep self-employed, konsep investment dan juga konsep big business. Kan kita dah sembang, dan juga konsep active income, passive income, you work for money, money work for you kan. Jadi benda-benda yang seperti itu kita dah bincang panjang dalam segmen kita yang sebelumnya. InsyaAllah pada hari ini kita sambung kembali tentang siri keusahawanan kita berkaitan dengan slide yang seterusnya, iaitu slide yang berkaitan dengan panduan keusahawanan, faktor-faktor bagaimana usahawan-usahawan yang dikatakan gagal dalam bisnes masing-masing ataupun berkaitan dengan feedback apabila satu bisnes itu menghadapi cabaran kan. Kadang ada orang kata faktor kegagalan. Tapi gagalnya seorang usahawan ini bukannya gagal biasa-biasa. Mereka apabila mereka membuat satu bisnes yang menyebabkan mereka tidak boleh meneruskan bisnes itu, yang dikonsiderkan sebagai gagal itu, sebenarnya bersama dengan mereka adalah ilmu, pengalaman, hikmah yang tidak ada dalam buku, yang dalam buku keusahawanan, yang tidak ada di kuliah-kuliah keusahawanan, kuliah perniagaan bisnes, kuliah-kuliah perniagaan, pengurusan bisnes, tak ada. Tapi mereka dapat secara di jalanan, secara live, setelah mereka menempuh apa yang dikatakan sebagai gagal itu kan. Sebab tu setengah orang dia tak gunakan konsep gagal, dia guna konsep feedback kan. Itulah cabaran untuk mematangkan kita dalam konsep keusahawanan. Sebab apa? Menjadi usahawan ini kita akan menempuh berbagai yang dikatakan gagal, tapi gagal itulah gagal yang penuh dengan hikmah. Kalau dia bangkit, dia mampu untuk bangkit dengan lebih percaya. Itu konsep yang kita nak fahamkan. Kita faham konsep apa dikatakan kegagalan itu kan. Tapi apabila ditulis, tetap juga ditulis faktor kegagalan. Okey, apakah yang ada 22 sebenarnya yang telah dikumpulkan. Yang pertamanya adalah yang biasa-biasa dibuat oleh bisnes-bisnes kecil. Mereka menganggap wang bisnes itu adalah wang peribadi. Ini biasanya berlaku pada peringkat permulaan kan. Apabila seorang tu buat bisnes kecil, terutama bisnes di gerai, di jalanan, sekadar bisnes di pasar malam, bisnes di tepi-tepi yang kata apa yang kecil-kecil, biasanya mereka confuse di antara wang bisnes dengan wang peribadi. Contohnya sebagai orang yang jual nasi lemak. Saya ingat dulu saya buat ada program yang kami tolong Kementerian Luar Bandar, dan tim kami pergi menolong Kementerian Luar Bandar, dan kita buat beberapa program mengikut don ataupun mengikut parlimen-parlimen yang telah ditentukan lah. Ada di Johor, ada di Selangor kan, ada di utara kan. Apabila kita bersembang dengan grup usahawan yang kecil ni, apabila kita bersembang dan kita menceritakan tentang wang bisnes itu bukannya wang peribadi, kita kena ada log buku, kita tulis berapa duit yang kita dah modalkan, berapa keuntungan kita asingkan balik modal itu kan. Kalau ke tepi, yang keuntungan itu dipecahkan pula kan pada apa kan. Mereka sedar bahawa selama ni mereka meletakkan bahawa wang peribadi, wang bisnes tu jadi satu. Sebagai contohnya gini lah. Apabila seorang tu buat bisnes, dia tentulah ada penjual dan pembeli kan. Dalam proses membuat bisnes, tiba-tiba anak dia datang, biasanya bisnes kecil lah, bisnes yang besar malam ke, anak dia datang dan anak dia nak beli sesuatu. Biasanya dia akan ambil daripada tabung duit masuk duit keluar dalam proses bisnes bagi ke anak, dan tidak dicatatkan. Itu sebenarnya dia telah menggunakan wang peribadi, wang bisnes tu jadi wang peribadi. Itu satu masalah kan. Bila kita ceritakan tu, ramai yang sedar, oh itu yang sebenarnya berlaku. Begitu juga apabila mereka buat sesuatu, mereka dah dapat wang bisnes mereka, tiba-tiba ada keperluan peribadi, mereka gunakan. Itu maknanya mereka menyamakan wang bisnes dengan wang peribadi. Sepatutnya mereka kena asingkan, dan setiap orang yang bisnes kecil, dia kena latih diri mereka untuk menerima gaji daripada bisnes tu. So gaji itulah yang akan digunakan sebagai wang peribadi.
pribadi keperluan dia. Wang bisnes terhadap wang bisnes. Kenapa? Nanti kita akan sedar bahawa bisnes kita hilang modal. Tiba-tiba modal hilang. Tambah lagi modal hilang kan. Biasanya berlakulah dalam bisnes-bisnes kecil kan. Sebenarnya sebab mereka tak ada wang, tak ada gaji untuk diri sendiri. Lepas tu kena ada gaji. Jadi kita tahulah berapa gaji kita kan. Dan juga apabila sebut wang, bisnes wang pribadi ni, kebanyakan daripada bisnes kecil, mereka tidak mencarum dalam EPF, mereka tidak mencarum dalam takaful, mereka tidak mencarum dalam KWSP sebab apa? Mereka tak faham, tak nampak ataupun tak faham ataupun tak sedar bahawa itu sebenarnya keperluan mereka. Sebab apa? Orang buat bisnes kecil kadang mereka tak ada syarikat. Kalau ada syarikat pun mereka tidak meletakkan bahawa diri mereka juga sebagai bekerja dulu dalam syarikat itu. Sebab tu kadang sayang kan, orang dah buat bisnes 20 tahun, 30 tahun. Bila tanya KSP, tak ada. Mana macam mana nak kehidupan masa depan? Tak apalah, saya buat bisnes bagaimana saya mampu. Jadi benda itu rugi. Sedangkan pekerja mereka ada bisnes KSP, mereka ada carum KSP, kau orang yang ada pekerja lah. Dan kita kena sedar dalam KSP ni ada dua caruman. Satu caruman pekerja, satu caruman majikan. Caruman pekerja makna gaji pekerja tersebut berdasarkan portion yang KSP tunjuk pada kita, kita ambil pada gaji pekerja, kita carumkan ke dalam KSP. Tetapi apabila kita ada bekerja, kita kena carumkan carum majikan. Maknanya kita kena top up pula duit majikan masuk dalam KSP sebagai carum majikan 13% kan. Yang pekerja sekarang ni dah jadi 9%. Jadi benda-benda begitu kan, maknanya pekerja ni dapat gaji lebih. Kalau dia gaji 1,200 plus lagi 13% yang ditop up oleh majikan masuk dalam carum KSP. Benda tu nampak kecil, tapi apabila berlaku 20 tahun 30 tahun duit tu akan membesar dalam tabung KWSP. Kalau kita sebagai majikan, kita sebagai owner bisnes, kita juga tidak mencarum, tanpa sedar, kita tak sedar bahawa kita kehilangan banyak duit. Kadang-kadang kita bisnes tu nampak untung kan, kita bagi cukai, sedangkan sepatutnya dalam cukai itu kita lupa caruman kita sebagai majikan untuk KSP yang boleh ditolak daripada cukai. Itu antara sesuatu yang kita kena fikir balik bagi usahawan kecil lah. Yang perlu sedar konsep itu kan. Macam sok-sok kata sok-sok rugi. Tak, sok-sok ni macam insurans lah. Macam takaful lah. Apa-apa berlaku nanti, sok-sok ini yang akan bantu. Contohnya bagi zaman pandemik kan, zaman MCO, contohnya MCO 1.0, 2.0 kan, melalui perkeso ataupun sok-sok ni, melalui SIP tu yang tercarumkan RM2.50, RM2.30 kan, RM2.7 tu kan. Sikit je kita mencarum kan, untuk pekerja, betul kita carum balik kita punya kan. So ada biar caruman pekerja campur carum kita ada yang RM5 jadi kan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nur Zaki Abdullah, apa khabar? Sihat? Terima kasih kerana bersama dengan kami di page Nadi Duit. InsyaAllah kita akan sentiasa membantulah, memberi idea-idea yang berdasarkan pengalaman yang kami ada kan. Contohnya dalam sok-sok tu. Sok-sok ni, SIP ini apabila kita mencarum, automatically kita akan dapat seperti mana yang orang kata apa, subsidi yang disediakan oleh kerajaan kan. Siapa yang mencarum dalam SIP, kerajaan buat kan PSU. Kalau PSU, kerajaan top up RM1,200 sebulanan. Sukanya adalah benda tu. Kalau kita bekerja dan kita sebagai pekerja syarikat pun kita dapat sebenarnya. Kita dapat sebab apa? Dalam konsep pekerja itu. Itu kalau kita faham konsep persyarikatan ni kan, kita faham dalam bisnes kecil ni kita kena belajar juga ilmu persyarikatan ni supaya kita faham nanti itulah pertolongan yang datang SIP kan. Itu yang akan bantu kita banyak jugalah dalam perkeso. Betul perkeso kalau berlaku accident waktu nak pergi kerja, balik kerja kan, benda-benda begitu akan banyak membantu kita lah. Lepas tu ya, caruman dalam KSP, sok-sok jangan lupa. Itu yang pertama kan. Yang keduanya adalah dalam kita buat bisnes, dia kata gelojoh membuat keputusan. Memang betul, orang yang buat bisnes, kita dalam bisnes, kita boleh kata lah, kamu tak buat bisnes boleh kamu cakap macam tu. Tapi hakikatnya dalam bisnes, kita akan buat bisnes kadang dengan emosi kita sekali kan. Sebab itulah apabila nak buat satu keputusan dalam bisnes, keputusan yang serius, kita tidak boleh memainkan emosi. Walaupun emosi menyelubungi kita sebagai seorang usahawan ni, sangat-sangat menyelubungi kita kan. Puan Zakia tanya, apa jadi pada caruman perkeso selepas berhenti bekerja? Caruman perkeso ni dia macam dia boleh dikatakan dia adalah seumpama takaful. Caruman. Malah kalau kita carum, kita tak dapat balik lah. Hanya kita dapat benefit dia. Sebagai contohnya, kalau seorang tu diberhentikan kerja, dia boleh menggunakan konsep SIP yang dalam perkeso tersebut
untuk dia masuk sebagai dilatih semula untuk dapatkan pekerjaan. Itu boleh tengok dalam website Pekeso. Sekarang ni banyak latihan-latihan yang dibuat oleh Pekeso untuk pekerja-pekerja yang dibuang kerja kan, untuk mereka mendapat ilmu, pengalaman secara percuma. Secara percuma, ilmu tu mahal. Saya tengok kadang ilmu tu bernilai 2,000, 3,000 di luar sana. Tapi Pekeso bagi cara percuma 5 hari, 10 siap-siap dia bagi lagi pula. Orang kata apa, duit poket. Ada yang dapat selepas ikuti program 6 hari dapat pula RM600 duit poket. Dapat pula duit poket. Itu maknanya Pekeso ni banyak membantu jugalah. Dengan syarat kita tahu. Boleh pergi tengok kepada website Pekeso. Website Pekeso ni banyak kita boleh belajar kan. Banyak sekarang ni orang kata program-program yang digunakan untuk membantu para pekerja yang diberhentikan kerja. Yang itu banyak sangat dalam Pekeso. Boleh pergi. Dan juga ia membantu majikan-majikan supaya kita sedar bahawa apabila kita ada pekerja, kita boleh buat caruman dalam Pekeso. Kalau kita register kita sebagai pekerja pun, kita boleh membuat caruman Pekeso. Ada benefit-benefitnya. Sebab itulah kita kena belajar konsep persyarikatan enterprise tu apa, PLT tu apa, sedia hal perhatian. InsyaAllah kita akan masuk nanti ada saya ruangkan masa orang kata dalam slide ini. Dalam perbincangan ini kita akan masukkan dalam 2-3 hari nanti, kita akan masukkan juga dalam pendaftaran syarikat supaya kita faham keseluruhan konsep keusahawanan. Itu yang kedua. Yang dalam kita membuat keputusan ni, maknanya kita tak boleh gelojoh. Kita kawal emosi kita. Kita kena ada fakta, data. Maknanya kita ada numbers depan kita. Kita kena bermain dengan fakta, data dalam bisnes. Sebab apa? Keputusan yang dia buat bisnes, kesan jangka masa yang panjang. Bukan pendek. Sebab itulah kalau kita bersama usahawan, tak kira usahawan kecil, usahawan besar, maka kita kena belajar ilmu membuat keputusan. Banyak ilmu-ilmu pengurusan yang kita belajar. InsyaAllah kita akan masukkan dari semasa ke semasa secara live ini dan juga secara bertulis nanti dalam page Wan Alwi Data Wizard dan juga page Nadi Duit. InsyaAllah doakan mudah-mudahan kami ada kekuatan untuk meneruskan apa yang kita buat pada hari inilah. Okey, seterusnya yang ketiga, faktor kegagalan ya. Kita over excited dengan segala kejayaan yang kita dapat pada peringkat permulaan, ataupun kita over excited dengan peluang-peluang yang muncul di hadapan kita. Kita terlalu excited sangat, terlalu seronok, terlalu positif sangat, nampak masa depan tanpa kita merujuk pada fakta, data di depan kita. Sebagai contoh ginilah. Apabila kita buat bisnes, kadang-kadang peringkat permulaan memang kadang-kadang bisnes nampak menjadi gila-gila menjadi. Kedapat orang permintaan yang begitu tinggi. Kita pun seronoklah main, kita seronok dan kita lupa beberapa perkara. Pertamanya, apa yang kita lupa adalah kita lupa untuk tengok data betul-betul. Adakah dia bermusim ataupun dia peringkat permulaan dan sejauh mana produk servis kita ni mendapat sambutan, persaingan dan sebagainya. Kita lupa yang itu. Keduanya, bila dapat duit banyak, kita mula over excited dan mula nak tunjukkan kejayaan kita. Kita baru dalam setahun 2 tahun buat bisnes ni. Baru dah setahun atau baru 3 bulan ni. Baru 6 bulan buat bisnes. Kita dah excited, wah ini best. Kita pun dah mula dapat duit banyak. Bila duit banyak, kita pun gelap mata. Kita pun mencarilah benda material nak tunjuk kejayaan kita. Mulalah berbelanja di tempat yang mahal-mahal. Mulalah pakai baju yang hebat-hebat. Kalau beli emas tu okeylah, emas tu dia ada harga naik harga turun kan. Dia mulalah orang kata beli kereta besar-besar. Sedangkan kita tidak membuat simpanan untuk masa depan. Sebab tu dalam bisnes, apa saja keuntungan yang kita ada, dia ada perkataan return earning. Maknanya apa yang kita dapat tu kita return balik, kita pulang balik dalam bisnes. Sebab itulah apabila orang yang peringkat mula, apabila dia berjaya, dia lupa banyak perkara. Bila dia jatuh teruk, dia dah hilang segala-galanya, baru dah dia berfikir panjang. Bahasa bisnes berlaku dalam bisnes. Sebab tu jangan over excited. Over excited jangan terlalu membuat keputusan dan kita terlalu gembira, bahaya. Kerana dia banyak benda-benda yang kita tak nampak. Sebab tu dalam bisnes ni peringkat permulaan akan berlaku begitu. Dan seterusnya, tidak cukup ilmu dan kemahiran. Memang dalam dunia bisnes ni bukannya dunia sehari dua. Buat bisnes ni dia dunia berpanjangan. Kita kena ada ilmu kemahiran. Apabila kita mencari ilmu kemahiran peringkat mula, kita tak ada duit, betul. Jangan pergi pada program-program yang terlalu mahal. Sebab apa? Kita excited, kita over excited ni. Kita excited, kita gelojoh membuat keputusan.
berdasarkan marketing yang dibuat oleh syarikat, konsultan ataupun orang yang buat program tersebut. Kita tak salahkan mereka. Itu part mereka. Memang marketing mereka bagus, excited. Memang mereka nak menolong orang betul. Tetapi yuran yang mereka letakkan itu tidak mungkin tidak sesuai dengan kita pada peringkat permulaan. Mungkin sesuai dengan orang yang dah sedikit ada kejayaan, ada simpanan. Pergilah. Kita sebenarnya peringkat permulaan ni fokus pada agensi-agensi yang boleh membantu keusahawanan, yang boleh bagi harga murah pada program yang bukan sama. Sebagai contoh, kita ada MARA. Berapa ramai orang pada kita pergi like page MARA negeri masing-masing dan baca bila program-program yang mereka nak buat. MARA, program dia murah je sekarang ni, RM50 secara online. Sekarang kalau offline dulu pun dalam 100, 200, 300, murah sangat. Sedangkan program 2 hari di hotel tu. Kita ada farma sebagai contohnya orang yang terlibat dalam krepek, dalam bisnes bila berkaitan dengan makanan, pertanian. Kita ada farma. Farma ni banyak dia bantu usahawan dengan harga yang murah. Farma kadang-kadang 4 program dia pergi di hotel 2 hari setiap program. 200 je dia ambil. Sedangkan program tu kalau nilai dia berpuluh-puluh ribu nilai je. Saya banyak ikuti program Farma, program MARA. Saya melihat, ya Allah, kenapalah ramai lagi tidak tahu sedangkan program dia terlalu bagus. Contohnya program 2 hari yang dia buat oleh Farma tentang website. Program 2 hari tentang mempelajari Facebook marketing. Program 2 hari yang belajar tentang Instagram, tentang WhatsApp business, tentang membangunkan bisnes, tentang sistem ejen macam semalam 2 hari lepas ikuti program Farma, sistem ejen online bersama dengan satu syarikat yang terkenal. Program dia kalau kat luar sana mahal, tetapi oleh kerana Farma, dia dengan Farma tu itu hak dia lah nak dia berapa, tapi bila Farma dia dengan kita dan keadaan percuma selama 2 hari. Kan dah sayang kan, kita duk fokus yang mengeluarkan duit sedangkan banyak lagi program agensi yang kita tak nampak. E-scan kita ada, yang program e-scan pun murah RM50, 100 kan. Dan kita MDEC, kita banyak lagi syarikat-syarikat agensi kerajaan yang boleh bagi ilmu dan kemahiran. Tapi sayangnya kadang-kadang kita sebagai usahawan kecil, kita terlalu fokus pada operasi. Kita tak bagi masa kita untuk pergi pada program ilmu dan kemahiran. Sedangkan itu penting dalam bisnes. Sebab apa bisnes ni, dia ada level dia. Peringkat permulaan, yes, kita berada dalam dunia operasi kan. Lama-lama kita ada pekerja. Masa itu, kita kena bawa kita naik ke atas sebagai menguruskan bisnes. Bila nak uruskan bisnes, lepas tu kita naikkan lagi dalam pengurusan tertinggi. Lama-lama kita semakin naik. Kita semuanya ada ilmu. Kemudian kena belajar. Sebab itulah belajar ini sampai kita matilah, belajar sepanjang zaman kan. Itu konsep yang keempat. Kalau tanpa ilmu, tanpa kemahiran, kita mudah untuk gagal dalam bisnes. Itu yang keempat. Yang kelima, jangkauan palsu, trend palsu. Ini pun satu yang berlaku kan. Ramai orang buat bisnes kerana trendy. Ramai orang buat bisnes kerana jangkaan palsu, yang harapan palsu kan. Banyak margin harapan palsu yang dibagikan. Kita pun terpengaruh. Apakah trend palsu? Contohnya ginilah. Dulu pernah kita perasakan kan satu trendy di mana semua orang suka buka butik. Kalau di Bangi tu ada satu kawasan tu penuh dengan kawasan butik. Memang glamour lah kawasan tu. Kalau raya penuh. Tetapi lepas itu, ni trendy ni. Lepas itu orang akan, dia tengok dia adalah satu trend lain masuk kan. Sesiapa yang masuk bisnes butik dalam keadaan dia ready, keadaan dia mencari ilmu, memperkasakan bisnes, dia akan kekal. Kita nampak orang ni kekal. Tetapi siapa masuk bisnes sebab dia trendy, orang masuk, kita masuk. Kita seronok, dapat duit pun seronok, enjoy seronok. Kita tak ada konsep-konsep yang sepatutnya berlaku pada bisnes butik ni. Kita tengok tutup satu. Lepas tu juga jual produk. Ada orang dia produk trendy, orang jual ni, dia jual ni. Habis musim trendy dia, okey dah, dia jual lain pula. Habis jadi penat tu, dia berpusing-pusing, jadi penat. Sebab apa? Dia menjual secara trendy dan dia tidak ada perancangan. Kalau ada perancangan lain, dia fokus, dia bertahan, dia baiki. Biasanya orang ini dia akan kekal dalam bisnes. Yang trendy ni dia tak kekal lama. Dia melompat-lompat ni sakit sikit lah. Sebab apa? Customer pun pening dengan kita. Kejap jual ni. Kau jual apa sebenarnya? Jual apa saja yang boleh dijual. Itu pun cabaran juga kan. Okey, yang seterusnya yang biasa kita dengar, yang dikatakan oleh konsultan kan. Kita tidak ada mentor, tidak ada orang yang kita nak berguru, kita tidak ada ilmu dan kita tidak lengkapkan emosi kita dalam bekerja dalam ni. Tapi emosi berilmu lah, bukan emosi kosong yang dikatakan gelojoh tu. Kita tidak ada tindakan
tindakan-tindakan yang mantap kan. Kita tidak ada geng-geng networking yang membantu kita dalam memantapkan tindakan kita. Kita kadang-kadang impian kita sejauh mana impian kita yang sebenarnya kan. Kadang-kadang impian ni tercabar dengan berbagai-bagai cabaran. Masa pandemik ni ramai impian-impian yang gugur kan. Kami pun kadang banyak benda-benda yang kita kena ubah balik kan. Itu antara yang orang kata apa, benda-benda yang kita tak perasan lah. Yang kalau kita tidak ada benda-benda begini, dia boleh juga mengganggu perjalanan bisnes kita kan. Mentor, ilmu bersama dengan emosi dalam menuntut ilmu yang sebetulnya, strategi-strategi yang kita susun, tindakan-tindakan networking, matlamat yang diperbaharui sentiasa untuk melengkapkan perjalanan bisnes kita kan. Dan juga itu yang ke-6. Yang ke-7, kita tiada kompetensi teknikal. Ilmu-ilmu teknikal tentang bisnes. Ramai orang buat bisnes sekadar semangat. Ramai orang buat bisnes sekadar mereka kata mereka boleh kan. Tetapi buat masuklah tak masalah. Tapi kena lengkapkan ilmu teknikal. Apa ilmu teknikal dalam bisnes? Contoh, ilmu perakaunan. Ilmu perakaunan, ilmu teknikal. Kita kena ada asas sedikit. Orang kata apa, saya ada duit, saya hire lah auditor, accountant ke bahagian perakaunan. Betul, kita hire mereka, tetapi kita juga kena belajar pada mereka ilmu teknikal, cara membaca account, cara melihat aset, cara melihat liability, cabaran dalam tax, kelebihan dalam tax. So kita hire mereka, ambil mereka, kok kita bayar bulanan kan. Tetapi kita belajar juga supaya kita faham ilmu teknikal. Sebab apa, bisnes itu kita punya. Kalau mereka tinggalkan kita pun satu hari nanti, mungkin mereka ada masalah bisnes sebagainya, kita ada asas teknikal. Keduanya, itu yang pertama, perakaunan. Keduanya, kita kena lengkap juga keberanian kita supaya kita tak pening kepala melihat numbers, nombor-nombor, angka. Ramai usahawan, mereka adalah golongan yang mempunyai emosi yang bagus dalam membuat bisnes, sales, marketing yang begitu bagus, tetapi mereka tidak belajar ilmu teknikal, analisa data. Mereka takut melihat fakta, mereka takut melihat nombor-nombor. Itu kita kena belajar juga. Sebab apa ya, bisnes akhirnya dia akan pergi juga ilmu teknikalnya, analisis, ilmu berkaitan perakaunan. Sales, marketing pun dia ada ilmu teknikal dia. Dalam operasi pun dia ada ilmu teknikalnya, cara nak mengira kos, cara nak mengurangkan kos, cara nak mengira apa ni, kalau kita belajar kan COGS kan, kita belajar tentang konsep-konsep overhead. Itu semua teknikal lah tu yang kita kena tahu dalam bisnes kita sendiri. Itu juga dalam HR walaupun kita nampak ilmu berkaitan manusia, dia juga ada ilmu teknikal kat situ yang kita kena belajar dan kita kena mahirkan. So finance tu, keuangan tu, of course lah, itu ilmu teknikal kan. Begitu je dalam bisnes berkaitan dengan strategi, perundangan, itu ada ilmu teknikal. Kita kena belajar secara asasnya. Bukan tak perlu mahir, tapi belajar secara asas supaya kita faham untuk kita terus membangunkan, membuat keputusan dalam keadaan tidak gelojoh. Dan seterusnya, 2, 4, 6, 7, yang ke-8. Yang ke-8 ni ialah orang baru-baru dalam bisnes lah. Kita tidak berani ambil staff. Kena ambil staff. Belajarlah untuk ambil staff. Sebab apa? Kita manusia. Apabila bisnes kita berkembang, kita tak mampu nak buat seorang-seorang. Kita tak mampu nak buat seseorang. Kita tak mampu nak kerahkan anak-anak kita bantu kita. Kadang-kadang anak-anak kita, dia boleh bantu kita lah waktu dia tidak sibuk. Bila dia sibuk, dia dah mula bekerja, dia dah mula berkahwin, dia ada keluarga sendiri. Dia tak mampu lagi nak bantu kita sebagai mak ayahnya kan. Sebab tu kita kena berani ambil staff. Bila ambil staff, kita juga kena belajar ilmu berkaitan dengan staff. Cara ambil staff macam mana, cara membuat iklan staff macam mana, cara telefon staff macam mana, cara interview macam mana, cara latihan dia macam mana kan, cara nak rekrut dia. Banyak juga ilmu berkaitan dengan ilmu ambil staff. Tapi ambil staff dulu, belajarlah sikit-sikit, lama kita akan boleh. Sebab ilmu memang kita perlu begitu. Dan seterusnya adalah kita juga tidak ada konsep yang kita pernah belajar. Ada konsep kata bisnes dan cerita tentang konsep power, iaitu kita kena latih diri kita untuk mahir dalam bidang yang kita masuk. Kita kena nampak peluang-peluang yang kita boleh kita grab, kita pegang, dengan syarat kita kena tahu bermain dengan angka-angka, analisis, membuat kajian-kajian. Kita kena tahu kawasan mana kita nak tumpu dulu kan. Pelanggan kita ni pelanggan apa, B40 ke, M40 ke, T20 ke kan. Kawasan yang kita duduk ni kawasan apa, kawasan yang kita buat bisnes ni kawasan apa cabaran dia, semua kita tahu wilayah kita. Kita juga kena ambil pengalaman diri sendiri, dia juga pengalaman orang-orang lain yang telah berjaya ataupun yang gagal dalam bisnes, supaya kita tak buat kegagalan itu. Dan kita kalau orang yang berjaya, supaya kita ambil bisnes kejayaan, trend kejayaan mereka, apa mereka buat itu, kita cuba aplikasikan
berdasarkan kesesuaian dalam bisnes kita. Yang akhirnya adalah dalam bisnes ini kita perlu ada result. Result. Nah, result itulah fakta dan datanya. Itu antara yang kita boleh ambil dulu kan. Kita belajar yang ke-9 dulu. InsyaAllah jadi 22 kita sambung balik masa akan datang. Esoknya insyaAllah. Mudah-mudahan kita terus bersama. Dan kita di page Wa'alu Data Wizard dan page Nadi Duit akan terus memberikan input-input, berkongsi-kongsi dengan tuan-tuan dan perempuan sebagai usahawan-usahawan di luar sana, supaya kita sama-sama dapat ilmu. Dan akhir sekali sebagai usahawan, kita sentiasa mahu mencapai impian kita dan menerobos citra diri. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Best. Anda sentiasa terbaik.